Hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu pembentukan Malaysia. Okey, nampak tak skrin ni? Nampak. Nampak. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu pembentukan Malaysia. Okey, pada akhir pengajaran cikgu nanti, cikgu nak awak semua tahu sebab-sebab pembentukan Malaysia. Dan yang kedua, awak kenal siapa tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Okey, jelas kita ada dua benda yang awak kena pelajari pada hari ini iaitu sebab-sebab pembentukan Malaysia dan juga tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Okey, cikgu nak awak tengok buku teks muka surat 2. Buka buku teks muka surat 2. Okey, seorang boleh baca petikan dekat atas tu? Saya. Okey, siapa sebut nama? Cikgu tak nampak. Denny. Denny, okey Denny baca. Pembentukan Malaysia. Gagasan pembentuk Malaysia. Beliau berucap dalam satu majlis persatuan wartawan luar Asia Tenggara di Singapura pada 27 Mei 1961. Terdapat beberapa sebab yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Okey, tarikh kita tak boleh sebut macam tu Tarikh kita sebut 27 Mei 1961. Okey, cikgu nak awak tengok semula pada skrin cikgu. Okey, gagasan pembentukan Malaysia telah dinyatakan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj semasa beliau berucap dalam satu majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara pada 27 Mei 1961. Ini adalah gambar semasa dia berucap. Pada masa ini dia mencadangkan dia bagi idea untuk menubuhkan sebuah negara, mungkin yang dipanggil Malaysia. Okey, ini adalah gambar peristiwa kemerdekaan yang macam awak sebut tadilah 31 Ogos 1957. Okey, kita tengok kenapa nak membentuk Malaysia. Sebenarnya ada sebab, bukan saja-saja je dia nak membentuk Malaysia. Okey, faktor-faktor ni sama dengan buku teks awak iaitu sebab-sebab pembentukan Malaysia di muka surat 2 dan 3 tu. Okey, yang pertama ialah untuk menjamin keselamatan negara. Yang kedua untuk memajukan sosioekonomi. Dan yang ketiga ialah untuk mencapai keseimbangan kaum. Okey, sebab yang pertama ialah untuk menjamin keselamatan negara. Okey, kat sini macam awak dah belajar sebelum ni, tahun lepas komunis datang ke negara kita. Okay, kita banyak lagi kuasa luar yang datang ke negara kita. Jepun, ada British, ada Belanda dan salah satunya ialah komunis. Okay, sebelum ni komunis dah datang ke negara kita tapi dia menyerang negeri-negeri yang berada di semenanjung Malaysia. Okay, seperti Kedah, Terengganu, Pahang. Okay, selepas kemerdekaan Malaysia, komunis ni masih ada sebenarnya tetapi di Singapura dan Sarawak. Negeri-negeri ni, dua negeri ni adalah negeri yang paling kuat diancam oleh komunis. Jadi, yang paling teruk sekali komunis datang ni, dia nak jadikan Sarawak ni sebagai negara komunis. Dia menyebarkan kefahaman kiri. Kalau komunis ni datang, seperti yang cikgu dah ajar tahun lepas, dia datang, dia melakukan keganasan. Dia tinggal di dalam hutan, dia melakukan keganasan, membakar rumah penduduk, dia pergi merampas hasil tanaman penduduk, membakar balai polis dan sebagainya. Okey, itu yang komunis buat kepada rakyat. Dan pada masa tu komunis berleluasa, negara kita diisytiharkan darurat, semua orang tak boleh keluar, tak ada makanan. Itu kesan komunis buat. Okey, jadi apabila kalau negeri-negeri ini bergabung menjadi sebuah negara, dia akan menyekat kedatangan komunis. Dia jadi benteng pertahanan semakin kuat. Jadi komunis tak boleh berleluasa. Okey, yang ketiga, Persekutuan Tanah Melayu telah mempunyai pengalaman dalam menghadapi ancaman komunis. Macam cikgu cakap tadi, Persekutuan Tanah Melayu ni maknanya semenanjung Malaysia. Seperti Selangor, Kedah, Terengganu, Pahang, Perlis, Melaka, Negeri Sembilan, itu adalah negeri-negeri kita panggil Persekutuan Tanah Melayu. Okay, masa tu Singapura, Sabah dan Sarawak tak masuk lagi. Okay, itu kita panggil Persekutuan Tanah Melayu. Dan negara kita dulu, sebelum panggil Malaysia, kita panggil Tanah Melayu.
Okey, dengar betul-betul ya, nanti ada soalan nanti. Okey. Sekiranya Singapura, Sabah dan Sarawak ni bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu negeri-negeri Semenanjung Malaysia, dapat menyekat kedatangan komunis dengan lebih mudah sebab mereka dah ada pengalaman dah masa dulu berlaku darurat. Macam mana Persekutuan Tanah Melayu ni menyekat komunis. Jadi kalau bergabung, dia akan dapat menyelesaikan masalah komunis dengan lebih cepat. Okay, yang kedua, memajukan sosioekonomi. Sosioekonomi ni maknanya ekonomi penduduk. Okay, di mana kesan ekonomi ni akan mempengaruhi kehidupan rakyat pada masa tu. Okay, yang pertama, sekiranya kita membentuk Malaysia, ia dapat meningkatkan permintaan pasaran barangan tempatan. Okay, barangan tempatan ni maksudnya apa yang dihasilkan, apa yang dibuat, apa yang dikeluarkan, apa yang dihasilkan, apa yang diusahakan oleh rakyat Malaysia. Okay, contohnya, orang asli, dia pergi ke dalam hutan, dia buat kraft tangan, dia jual. Itu ada hasil barangan tempatan. Orang Melayu jadi nelayan, dia menjual ikan. Okay, orang Cina, dia melombo biji timah, hasil biji timah. Orang Cina, dia dia menanam kelapa sawit, mengusahakan kelapa sawit. Jadi hasil minyak kelapa sawit itu. Sekiranya bergabung semua, dia akan membentuk, akan meningkatkan permintaan. Jadi semakin banyak barang dibeli. Okey, yang kedua, dapat menarik pelabur luar. Okey, bila kita tengok, bila negara orang lain, orang luar tengok negara kita banyak hasil. Contohnya biji timah ataupun hasil emas banyak. Jadi orang luar boleh datang melabur ke negara kita. Yang ketiga adalah untuk memajukan taraf hidup rakyat. Okay, taraf hidup ni contohnya kita dapat jual barang kita dengan lebih banyak dan pendapatan kita akan bertambah. Okay, contohnya seorang nelayan. Okay, dia dapat jual banyak ikan dia dan dapat pasarkan ikan tu kepada orang lain. Jadi dapat meningkatkan taraf hidup dia, dapat meningkatkan banyak hasil pendapatan dia. Keluarga dia akan bertambah stabil. Okay, contohlah sekarang ni awak tengok PKP kan, mak ayah awak mungkin ada yang terkesan dengan ekonomi sekarang. Mungkin ada yang berniaga, ada yang kerja swasta yang kehilangan pekerjaan. Itu adalah kesan kepada taraf hidup rakyat. Okay, sekiranya Malaysia ni semua negeri-negeri ni bergabung membentuk Malaysia, jadi semua masalah sosioekonomi penduduk akan dapat diatasi. Okey, yang ketiga ialah untuk mencapai keseimbangan kaum. Keseimbangan kaum ni maknanya dalam setiap negeri tu seimbang penduduk dia. Ada Melayu, Cina, India, etnik Sabah dan Sarawak. Okay, kalau kita dapat membentuk Malaysia ni dapat membentuk keseimbangan kaum. Okay, seperti yang cikgu dah ajar tahun lepas. Okay, bila PT datang ke negara kita, dia menggambarkan dasar pecah dan perintah. Okay, dasar pecah dan perintah ni maknanya dia asingkan penduduk ikut etnik. Okay, contohnya orang Melayu diletakkan di kampung ataupun di pesisir pantai untuk menanam padi, untuk jadi petani, untuk menangkap ikan. Okay, orang Cina diletak di bandar berniaga. Dia melombor biji timah, dia menjadi kaya raya. Dan orang India ni dia letak di ladang, di estate untuk menjalankan kerja-kerja di ladang. Kelapa sawit, ladang getah. Etnik di Sabah duduk dekat Sabah. Sarawak duduk dalam hutan di Sarawak. Okey, ini tak stabil lah penduduk dia. Kalau kita gabungkan negeri-negeri ni, kita rakyat boleh bergerak ke merata tempat, merata negeri. Jadi penduduk akan pelbagai. Tak adalah bertumpu satu tempat sahaja. Faham? Faham. Okey. Faham. Seterusnya kita akan masuk tajuk yang kedua, iaitu tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Awak boleh tengok buku teks muka surat 10 dan 11. Terdapat 9 orang tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Okay, yang pertama ialah Tunku Abdul Rahman. Ini gambarnya Tunku Abdul Rahman. Yang kedua, Tun Abdul Razak
bin Datuk Hussein. Yang ketiga, Lee Kuan Yew. Okay, yang keempat ialah Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Okay, yang kelima, Tun Datu Mustafa bin Datu Harun. Yang kelima, yang keenam, Tun Muhammad Fuad Stephens. Yang ketujuh, Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalong Ningkan. Yang ketujuh, rambut dia ni special sikit. Tun Temenggong juga anak Barieng. Dan yang kesembilan, yang terakhir ialah Tan Sri Dato' Ahmad Ong Ki Hui. Ini adalah 9 orang tokoh yang terlibat dengan pembentukan Malaysia. Okey. Sekarang ni cikgu nak awak tengok video tentang tokoh-tokoh yang terlibat dengan pembentukan Malaysia. Okey. Sir Harold Macmillan telah Nampak tak? mengumumkan bahawa pengisytiharan Malaysia akan disempurnakan pada 31 Ogos Suara dengar yang jelas tak? 1963. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada 31 hari bulan Ogos 63 kelak negara baru itu akan muncul sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan gaya kepimpinan luar biasa, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah memujuk Britain mempercepatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dengan titisan dakwat pena tanpa pertumpahan darah pada 31 Ogos 1957. Walaupun baru sahaja mencapai kemerdekaan selama 3 tahun, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menyambung irama sejarah diplomasi antarabangsa dengan mengumumkan suatu gagasan baharu di antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British Borneo, iaitu Sabah, Brunei dan Sarawak. that do more for this country. You see the whole of my adult life. This is my country. This is my life. This is my people. You will trample over us, over our dead bodies. We dug our toes in, we built a nation. Lee Kuan Yew in his own words on rallying the nation and the mandate to rule on Channel News Asia.
Okay, yang tak dengar tu cikgu rasa itu masalah awak punya uh, laptop ataupun internet awak lah kot. Sebab ada kawan-kawan awak yang boleh dengar dengan clear. Okay, kita tak apa cikgu terangkan ya. Yang tengok video tadi, tambahan kepada apa yang cikgu nak ceritakan. Okay, yang pertama ialah Tunku Abdul Rahman. Okay, ini gambar dia ya. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj, dia bukan sahaja tokoh kemerdekaan negara, tetapi dia adalah orang yang memberi idea ataupun memberikan usul tentang pembentukan Malaysia. Okay, dia telah pergi melawat ke Sabah dan Borneo Utara. Ini ialah Sabah ya. Dulu kita panggil dia Borneo Utara. Okay, dia pernah pergi ke Sarawak, pergi ke Sabah untuk terangkan kepada penduduk di sana tentang matlamat pembentukan Malaysia. Dia juga mengetuai Persekutuan Tanah Melayu pergi tanda tangan perjanjian Malaysia di London. Kalau awak masih ingat dulu, dia juga adalah orang yang pergi ke London untuk berunding tentang kemerdekaan negara kita. Okay, banyak sumbangan Tunku Abdul Rahman. Okay, yang kedua, Tun Abdul Razak bin Datuk Husin. Kalau awak tahu ataupun kenal, dia ialah bapa kepada siapa? Siapa boleh respon? Bapa kepada siapa ni? Najib. Najib. Datuk Sri Najib Najib. siapa? Najib. Datuk Sri Najib. Datuk Sri. Datuk Najib. Datuk Sri Nama Najib. penuh Datuk Sri Najib. Datuk Sri Najib bin Tunku Abdul Razak. Siapa yang jawab tu? Sekejap. Sorry, cikgu tak nampak, cikgu dengan freezer. Siapa yang jawab tadi? Saya. Sebut nama. Aisyah Rifki. Isyarat. Aduh, sibuk Isyarat okey. Orang. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Okey, tokoh yang ketiga ialah Lee Kuan Yew. Okey, Lee Kuan Yew adalah orang keturunan Cina lah. Dia ialah pemimpin utama di Singapura. Dia menyokong pembentukan Malaysia dia menyokong Singapura digabungkan dengan Malaysia sebab dia nak menghalau ancaman komunis yang cikgu ceritakan tadi di Singapura. Okey, sangat teruk ya ancaman komunis di Singapura dengan Sarawak pada masa tu. Okey, yang ketiga ialah Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Dia ialah pegawai kanan kerajaan dan dia menjadi suruhanraya. Dia adalah anggota Suruhanjaya Kobot. Suruhanjaya Kobot ni cikgu akan ceritakan pada kelas yang akan datang. Adalah satu jawatan kuasa yang ditubuhkan untuk meninjau pandangan penduduk tentang pembentukan Malaysia. Dia juga ialah Ketua Setiausaha Tetap Kementerian Luar yang bertugas untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. Okey, tokoh yang seterusnya ialah Tun Datuk Mustafa bin Datuk Husin. Dia ialah pengasas United Sabah National Organisation. Okey, dia adalah tokoh terlibat di Sabah di mana dia juga menjadi ahli jawatan kuasa perundingan perpaduan Malaysia. Okay, jawatan kuasa yang ni, jawatan kuasa JPPM ni juga cikgu akan terangkan pada kelas yang akan datang. Jawatan kuasa ini bertanggungjawab untuk menerangkan kepada rakyat pada masa tu tentang kenapa kita nak tubuhkan Malaysia. Dia juga menjadi yang di-Pertua Sabah yang pertama. Tokoh yang ke-6 ialah Tun Muhammad Fuad Stephens. Dia adalah pengasas United National Kadazan Organisation. Okey, dia adalah tokoh di Sabah di mana dia adalah memberi pengaruh yang besar kepada orang-orang Kadazan di Sabah. Dia menjadi pengurusi JPPM dan dia juga menjadi Ketua Menteri Sabah yang pertama selepas pembentukan Malaysia. Okey, seterusnya ialah Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Mingkan. Dia adalah tokoh di Sarawak menubuhkan National Party iaitu SNAP. Dia juga merupakan ahli jawatan kuasa JPPM dan dilantik menjadi Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Tadi yang Muhammad Fuad Stephen tu adalah Ketua Menteri Sabah, yang ni adalah Ketua Menteri Sarawak. Okey. Tun Temenggung juga anak Bariang ni sepanjang cikgu mengajar ni selalu budak-budak memang kenal dia sebab dia punya rambut ni kan.
Special rambut dia. Okey. Dia adalah pemimpin Parti Pesaka Anak Sarawak, tokoh di Sarawak. Dia mendapatkan sokongan penduduk Bumiputera di Sarawak untuk menyokong Malaysia. Okey, di mana kat sini dia adalah orang pengaruh di Sarawak dan dia ajak penduduk-penduduk Sarawak ni untuk menyertai Malaysia. Dan dia dilantik menjadi Menteri Persekutuan dan Menteri Hal Ehwal Sarawak. Okey, dan tokoh yang terakhir ialah Tan Sri Dato' Ahmad Ong Ki Hui. Dia adalah tokoh di Sarawak di mana menubuhkan Sarawak United People's Party. Dia juga pada asalnya dia tak berminat pun nak menyertai Malaysia, tapi demi masa depan Sarawak dia sanggup menyertai Malaysia, join sekali. Jadi maka dengan sokongan tokoh-tokoh ini lahirlah Malaysia pada masa itu. Pada kelas akan datang, cikgu akan terangkan macam mana pembentukan Malaysia dan negeri-negeri mana yang berada dalam negara Malaysia. Cikgu ada beberapa soalan. Okey, sekarang cikgu nak orang yang buka kamera je yang boleh jawab. Yang tak nak buka tu, yang tak nak tunjuk muka dia tu cikgu tak kira. Okey, awak kena raise hand dulu, angkat raise hand dulu, cikgu sebut nama awak, baru awak boleh cakap jawapan. Cikgu tak nak ramai-ramai, cikgu tak kira, okey? Okey. Are you ready? Ready. Okey. Soalan yang pertama. Apakah nama asal negara kita sebelum Malaysia? Cikgu saya. Alisa Suhaira ya? Saya. Alisa Suhaira. Raise hand dulu. Saya. Cikgu saya. Tak nak. Saya. Cikgu nak keluar raise hand dulu. Awak raise hand awak. Saya cikgu. Aku ada. Saya cikgu. Okey. Alisa Suhaira. Okey. Yang lain diam. Okey, Alisa Suhaira. Apa nama negara asal? Tak dengar lah. Apa? Semua tutup mic oi. Buka mic. Okey, dah buka. Okey, apa nama dia? Tanah Melayu. Tanah Melayu. Melayu. Okey, betul. Okey, seterusnya. Okey, yang kedua. Soalan yang kedua. Komunis tu apa ya? Siapa boleh jawab? Raise hand dulu. Komunis tu apa? Enemy. Enemy. Cikgu saya. Komunis tu ialah penjajah. Penjajah. Jajahnya Kiam Shah. Kiam Shah. Penjajah. Okey, apa maksud komunis? Komunis ialah penjajah. Okey, komunis ialah penjajah. Lagi? Pengganas. Ganas. Apa yang dia buat? Dia asingkan orang. Dia asingkan penduduk semua rakyat Malaysia. Okey, soalan yang terakhir. Cikgu nak awak senaraikan 2 orang tokoh yang awak tahu tadi. Daripada 9 tu, apa nama 2 orang tokoh? Cikgu saya. Saya. Okey, Saya. awak tadi. Tunggu Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, satu, yang kedua. Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein. Nanti next class nanti kita akan open lagi soalan kepada awak. Dan nanti awak akan dapat tutup hadiah dengan cikgu nanti. Okay, itu saja untuk hari ni. Okay, kita jumpa lagi next class. Jangan lupa buat tugasan cikgu. Nanti isi kehadiran pada Google Form hari ni. Faham? Okay, bye. Bye.